أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 20. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat ke berapa? Last 17 dah. Okey. Pengajaran ayat 17, 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Maksudnya, maka kamu tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah lah sebenarnya yang membunuh mereka. Dan engkau Muhammad tidak membaling kepada mereka ketika engkau membalingnya, akan tetapi Allah lah yang membalingnya. Dan supaya Allah menganugerahkan kepada orang-orang beriman daripadanya anugerah yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajarannya, kemenangan dan kekalahan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah memberi kemenangan kepada siapa yang Dia kehendaki, walaupun bilangannya kecil, dan Allah mengalahkan sesiapa yang Dia kehendaki walaupun bilangannya besar. Yang kedua, Allah berkuasa memberi kemenangan kepada tentera Islam tanpa melalui peperangan. Akan tetapi Allah kehendaki berlakunya peperangan sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman. Dan hasil daripada ujian tersebut, Allah menganugerahkan nikmat yang besar. Yang ketiga,
Hanya orang yang beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya sahaja yang berhak mendapat anugerah yang besar daripada Allah di akhirat. Ayat 18. Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikian itu sesungguhnya Allah sahaja yang melemahkan perancangan jahat orang-orang kafir. Pengajarannya, tidak ada sesiapa yang berkuasa mengalahkan musuh melainkan dengan kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sahaja perancangan jahat musuh Islam sentiasa dalam pengetahuan Allah, dan ia adalah terlalu kecil dan lemah. Ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'a walau kasurat wa inna Allaha ma'al mu'minin. Maksudnya, sekiranya kamu berdoa kepada Allah untuk mendapat kemenangan, maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. Dan sekiranya kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad dan Islam, maka ia adalah lebih baik bagi kamu. Dan sekiranya kamu kembali memerangi Rasulullah dan Islam, kami akan kembali memberi kemenangan kepadanya. Dan kumpulan kamu sedikit pun tidak membantu kamu, walaupun bilangan yang ramai. Dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Pengajarannya, orang-orang kafir kufur kepada Allah dan sentiasa menyembah berhala, tetapi apabila mereka terdesak, mereka tetap berdoa kepada Allah. Bukan kepada berhala mereka. Yang kedua, Islam adalah agama rahmat. Sekiranya musuh berhenti memerangi Islam dan mereka kembali kepada Islam, maka Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga,
kemenangan yang diberi oleh Allah bukan kerana bilangan tentera yang ramai dan senjata yang hebat, tetapi kerana keimanan dan ketaatan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun bilangan mereka terlalu kecil dan lemah. Yang keempat, kekuatan orang yang beriman ialah Allah sentiasa bersama mereka. Apatah lagi ketika dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Okey, habis lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, malam ni kita tadabbur ayat 20 surah Al-Anfal. Kaitan ayat 20 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, ayat 19, di akhir ayat 19 Allah cerita tentang apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Maka ayat malam ni Allah nak beritahu siapakah ciri-ciri orang yang beriman. Allah bersama orang beriman. Mungkin timbul persoalan, siapakah orang yang beriman yang Allah sentiasa bersamanya? Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Amanu ni fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi telah beriman. Sebagaimana kita dah banyak kali jumpa, bila ayat ya ayyuhallazina amanu, apa kewajipan kita? Secara umum, kewajipan kita pada setiap ayat Al-Quran ialah memahami dan mentaati. Tapi secara khusus, bila ayat itu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, kewajipan kita lagi bertambah. Kenapa? Sebab bila Allah sebut secara khusus wahai orang beriman, selepas itu ada amrun yu'maru bihi, ada khairun, kebaikan yang Allah akan perintah pada kita, ataupun ada larangan yang Allah nak larang kepada orang yang mengaku beriman. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu far'au sam'akum, bagi perhatian dan fokus, sebab ini kaitan dengan keimanan kamu. Bila kamu faham dan kamu ikut perintah Allah selepas ini, itulah tanda kamu beriman. Dan bila kamu tak ikut ataupun tak faham, itulah sebenar kamu tidak beriman sebenarnya. Okey, apa perintah Allah? Ati Allah, taatilah oleh kamu akan Allah. Tak cukup Allah perintah taat kepada Allah sahaja, tapi ada satu lagi, wa rasulahu, dan rasulnya.
Kenapa dikembarkan? Bila Allah sebut tak pada Allah, tak cukup Allah saja, tapi Allah tambah satu lagi, iaitu Rasul. Kenapa dikembarkan? Apa pengajarannya? Sebab kalau kamu taat pada Allah tanpa mentaati Rasul, sebenarnya ketaatan kamu tidak sempurna, tidak lengkap. Sebab kalau kita nak taat pada Allah, kita faham Al-Quran. Tak mungkin kita boleh beriman dengan sepenuhnya dengan hanya kita beriman dengan Al-Quran sahaja. Sebab Quran datang dalam bentuk umum. Yang mendetailkan huraian daripada Al-Quran ialah hadis Nabi. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beritahu ketaatan kepada Allah sama seperti ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Sebab yang diperintah oleh Rasul ialah wahyu daripada Allah, bukan daripada nafsu. Okey. Kemudian yang ni Allah perintah, ha? Lepas ni Allah larang. Wala, dan janganlah kamu berpaling. Janganlah kamu berpaling. Kita tengok lau wala tawallau. Tawallau tu fa'il apa? Fa'il mudhari'. Apa tanda dia? Tak, kalau ikut dhamir 14 yang mana satu? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Apa dia? Antum. Jadi asalnya apa? Dia asal ada dua ta tapi dibuang. Tatawallawna. Ada na, nun. Kemudian kemana hilang nun? Sebab ada la. La tu huruf apa dia panggil? Huruf jazam ke huruf nasab? Jazam. Bila masuk lam, dia buang nun, kemudian tambah alif. Tanim satu dibuang. Ini bukan untuk semua perkataan. La tawallau. Jangan kamu berpaling. Anhu, darinya. Hu ni balik kepada siapa? Jangan kamu berpaling daripadanya. Ada dua pendapat. Pertama, hu ni balik pada Rasulullah. Ya Allah perintah taat kepada siapa? Dua kan? Kepada Allah dan Rasul. Tapi bila Allah larang jangan berpaling, Allah hanya larang jangan berpaling daripada Rasulullah. Kalau ikut struktur bahasa, sepatut di sini anhuma. Jangan kamu berpaling dari keduanya, Allah dan Rasul. Tapi Allah sebut hu saja. Ini pendapat pertama yang mengatakan dhamir hu balik pada Rasul sahaja. Kenapa tak anhuma? Jangan kamu berpaling daripada kedua-duanya. Sebab Allah nak bagi isyarat. Sebenarnya berpaling daripada Rasulullah juga bermakna berpaling daripada Allah. Sebab yang Nabi cakap itu semua daripada Allah. Rasul hanya penyampai sahaja. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 80. Surah An-Nisa ayat 80. Okey. Okey. Cuba kita terjemah. Man apa dia? Siapa yuti' taat, daripada ta'a. Ta'a yuti'u. Siapa yang mentaati Rasul,
faqad, maka sesungguhnya ata Allah, dia telah mentaati Allah. Jadi tanda orang tu taat pada Allah apa dia? Taat Rasul. Tanda orang tu taat pada Rasul ialah dia taat pada Allah. Jadi sangat tidak betul kalau dia mendakwa dia taat pada Allah tapi dia tak ikut Rasul. Bercanggah dengan ayat ni. Mana ikut Allah dengan Rasul mesti diselarikan. Bahkan Allah guna huruf taukid ni. Qad. Apa makna qad? Sesungguhnya. Bila kamu taat pada Rasul, sesungguhnya itulah tanda kamu taat pada Allah. Boleh? Kemudian Allah beritahu, wa man tawalla, dan siapa yang berpaling daripada siapa? Daripada Rasul lah. Sebab ayat ini bermula dengan taat pada Rasul. Dan siapa yang berpaling daripada Rasul, fama arsalnaka, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad alaihim, ke atas mereka tu yang berpaling tu, sebagai hafizah. Apa makna hafizah? Apa maksud penjaga? Maksudnya Allah nak bagi tahu kewajipan kamu hanya menyampaikan. Penyampai apa makna dia? Dalam bahasa Arab, nazira ataupun basyira. Tapi engkau bukan hafizah, iaitu aku tak pernah suruh kamu pastikan orang kafir itu dengar, faham dan ikut. Itu bukan kerja kamu. Bukan kerja kamu mengawas segala amalan orang kafir. Bukan. Kerja kamu menyampaikan, wa ma alaina illal balaghu al-mubin. Ayat ni Allah nak, hujung ayat ni sebenarnya apa yang Allah nak bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sedih. Sebab Nabi bila dah sampai orang tak terima, Nabi sedih. Kan? Jadi Allah kata, kerja kamu bukan hafiz, kerja kamu al-balagh. Kamu dah sampaikan, tak ada sebab nak sedih. Kamu patut sedih bila kamu patut sedih? Bila kamu tak sampaikan, bila tak buat kerja. Sekarang kamu dah buat kerja, cukup. Okey? Kita balik pada ayat kita. Okey, ini pendapat pertama. Huni balik kepada apa tadi? Rasulullah. Yang kedua, pendapat kedua, Huni pertama balik kepada Rasul. Yang kedua, pendapat kedua, balik kepada hazal amru. Dan jangan kamu berpaling daripada urusan ini. Urusan apa ni? Urusan mentaati Allah dan Rasul. Okey. Apa makna berpaling ni? Jangan berpaling. Apa makna? Yang sarif ataupun al-instiraf, iaitu tidak mentaati Rasul. Jangan kamu mengingkari perintah Rasul. Wa antum, sedangkan wa ni dia panggil wawul hal. Sedangkan antum apa dia? Kamu tasma'un, kamu mendengar. Tasma'un ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kamu jadi nak terjemah apa? Kamu sentiasa mendengar. Ada nun tak? Kenapa ada nun? Tak ada huruf jazam dan tak ada huruf asab. Okey ke? Kenapa perlu ayat ni? Wa antum tasma'un. Sebenarnya cukup. Allah kata tak pada Allah dan Rasul dan jangan berpaling daripadanya. Cukup kan? Tapi Allah tambah satu lagi. Sedangkan kamu mendengar. Apa yang Allah nak beritahu? Orang yang tak taat ni ada dua. Satu, dia tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam keadaan dia tak dengar. Satu lagi, dia tak taat dalam keadaan dia dengar. Antara dua ni yang mana lebih teruk?
Ya. Sebenarnya Allah nak mencela kalau kamu tak taat ataupun kamu berpaling dalam keadaan kamu dah dengar, dah faham, ini memang sangat-sangat tercela. Tapi kalau kamu berpaling dalam keadaan kamu belum dengar, mungkin dimaafkan. Okey. Okey ke? Kalau ikut ayat ni, wahai orang beriman, bila sebut orang beriman, dah taat kepada Allah dan Rasul. Bila sebut orang beriman, dah taat ke tak? Kalau dah taat, kenapa Allah perintah lagi? Wahai orang beriman, ya memang dah taat pun, tapi Allah perintah lagi, taatlah pada Allah dan Rasul. Macam saya kata, wahai pelajar sekolah, pergilah sekolah. Betul tak ayat tu? Memang dia pelajar sekolah pun, memang dia pergi dah pun. Sebab iman tu naik turun. Betul? Ini berlaku bila ni? Ayat ni kaitan dengan surah peperangan apa? Peperangan Badar. Ada tak peringkat awal sahabat tak nak pergi, tak nak ikut kan? Bahkan ada sahabat merungut, bila diberi pilihan, dia kalau nak pilih apa dia? Antara dua. Satu, memerangi tentera Quraisy daripada Mekah. Satu lagi, kejar barang dagangan Abu Sufyan. Dia pilih yang mana? Tapi Allah tetapkan yang mana? Jangan tak taat pada Allah dan Rasul. Begitu juga berlaku dalam peperangan Uhud. Mereka dah beriman, tapi bila Rasul kata kekal di atas bukit, kan, pasukan pemanah, apa berlaku? Bukan mesti beriman, sentiasa taat pada Allah dan Rasul. Maknanya iman tu turun naik, kena sentiasa istiqamah. Okey. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi. Takunu fi'il apa ni? Ini faedah kita belajar bahasa Arab kan, boleh praktis terus. Takunu fi'il mudhari'. Kalau dhamir tu yang mana tu? Antum. Kalau antum sepatu ada nun ke tak ada? Ada nun. Asal dia macam mana? Takununa. Itu rupa asal dia. Tapi sekarang dia hilang nun. Sebab apa? Ada la. La huruf apa? Jazam ke nasab? Bila masuk la, buat nun, tambah alif. Dan janganlah kamu menjadi. Kamu ni siapa? Allah nak larang siapa ni? Orang beriman. Janganlah kamu menjadi kallazi, seperti jangan kamu jadi seperti allazina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, sami'na, kami telah dengar, wahum la yasma'un. Wa ni dipanggil bahasa Arab ni wawul hal, wawul hal. Bila terjemah wawul hal kena terjemah apa? Sedangkan mereka la yasma'un, tidak mendengar. Tengok, Allah nak mencela. Mencela siapa ni? Jangan kamu jadi seperti orang yang mengaku kami dah dengar, tapi Allah menafikan sebenarnya mereka tak dengar.
Apa maksud dengar tapi tak dengar? Ha? Dengar dalam Al-Quran maksudnya dengar dengan tadabbur, dengan faham dan dengan amal. Bila dengar, faham tapi tak amal, Allah kata sebenarnya mereka tak dengar. Orang musyrikin Mekah dengar tak ayat Quran yang dibaca oleh Rasulullah? Dengar. Mereka faham tak? Faham, tapi mereka tak ikut. Bila tak ikut, sama seperti orang yang tak dengar. Ramai tak macam tu? Dengar, tapi tak dengar. Kita bila cakap pada anak kita, kita kata tutup TV. Dia tak bergerak kan? Cakap lagi, tutup TV. Tak bergerak. Tutup TV sekarang, tak bergerak. Kali keempat kita kata apa? Kamu ni memang tak dengar lah. Padahal dia dengar tak apa kita cakap? Kenapa kita kata dia tak dengar? Sebab tak ikut perintah. Bila tak ikut, macam orang tak dengar. Okey? Sebab itulah orang beriman selalu mengucapkan apa dia? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bila kita baca ni? Sebelum tidur. Sebelum tidur tengah hari ke tidur malam? Ha? Tidur malam. Cuba baca ayat tu. Betul tak ada? Baca sebelum ni sikit je. Oh, ambil qalu je. Dia qalu ada dua. Qalu sami'na. Satu lagi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia? Oh, dia sebab belum nak tidur tak keluar. Tengok, ini sifat orang beriman. Ha? Dia tak cukup dengan sami'na, dia kena ada satu lagi. Kami dengar dan kami patuh. Ini beza orang beriman. Kalau orang tak beriman, sami'na wa asayna. Sebab itulah proses untuk taat mesti ada proses dengan ada faham. Macam mana kamu nak taat kalau kamu tak faham Al-Quran? Macam mana kamu nak faham Al-Quran sebab kamu tak tadabbur? Macam mana kamu nak tadabbur Al-Quran sebab kamu kata Quran ni martabat dia tinggi, kamu ni rendah sangat? Kan? Okey, jumpa. La nufarriqu bain ahadin minhum min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi mesti satu ada proses mendengar dan faham, barulah berlaku yang kedua iaitu taat. Okey. Jadi sifat tercela ni. Sebab tu orang yang mendengar ni ada berapa jenis? Orang yang mendengar. Ha? Orang yang mendengar ada 4 jenis. Cuba buka ni yang Ana bagi artikel panjang. Okey. Ini saya ambil daripada tafsir Al-Maraghi, seorang ulama Mesir yang terkenal. Dia ada kitab tafsirnya nama Tafsir Al-Maraghi, 8 jilid. Dia wafat pada tahun Ahmad bin Mustafa. Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, wafat pada tahun 1952 Masihiyah. Baru je. Kitab tafsir dia berapa jilid? 8 jilid. Jadi ketika menghuraikan ayat tadi, ini antara huraian dia. Dia kata wal khulasah. Kita sama-sama terjemah. Ini tak ada baris sebab buka ayat Quran ni. Wal khulasah, kesimpulannya, inna lis-sama'i, sesungguhnya bagi pendengaran itu ada darajat, ada tahap-tahap dia. Bi'tibar, mengikut keadaan ma yutalibullahu bihi minal ihtida',
Setakat mana dia minta daripada Allah, daripada hidayah. Setakat mana dia mendengar untuk dapat hidayah, itulah yang dia dapat. Jadi ada empat jenis orang yang mendengar Al-Quran. Pertama, ay yata'ammada man yutla alaihi alla yasma'ahu mubarazatan lahu bil udwan badi'i zi bad'in khaufan min sultani ala al-qulub an yaghlibahum. Yang pertama, dia sengaja ayat ta'ammada, dia sengaja mayutla alaihi, kepada orang yang dibaca ayat kepadanya, alla yasma'u, agar dia tidak mendengarnya. Dia sengaja tak nak dengar ayat Al-Quran, dia mengelak. Supaya apa? Sebagai menzahirkan permusuhannya kepada Al-Quran, dan khaufan, takut. Takut apa? Min sultani, daripada pengaruh aura Al-Quran. Alal qulub, ke atas hati-hati. Jadi orang kafir tahu pengaruh Al-Quran begitu kuat. Dan orang Arab Quraisy bila dengar, dia faham. Bila faham, 50-50. Mungkin berubah, mungkin tak. Yang ni, jenis pertama bedah, memang mengelak untuk dengar. Sebab dia takut terkesan. Sebab tu orang kafir ni sangat-sangat, orang kafir jahilah zaman Nabi lah, sangat-sangat melarang masyarakat mereka mendengar Al-Quran. Sangat-sangat melarang. Ada dalil? Ada. Surah apa? Surah Fussilat ayat 26. Surah Fussilat ayat 26. Okey, anda. Wa qala allazina kafaru, cuba kita terjemah. Dan qala, telah berkata allazina kafaru, orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar, li hadzal Quran, kepada Quran ni, jangan kamu dengar. Wal ghaw, dan kalau kebetulan Rasulullah membaca Quran, ketika itu kamu ada kat situ, kalau kebetulan, kamu kena buat apa? Walghaw. Walghaw ni buat benda yang bising, yang lara, yang sampai orang tak faham ataupun tak jelas apa yang Nabi Muhammad baca. Kenapa ni? La'allakum, moga-moga dengan cara kamu tak dengar Quran, kamu buat kacau, kamu akan taghlibun, kamu akan menang, mengatasi orang beriman. Boleh faham? Jadi yang jenis tak bagi orang dengar Quran ni siapa? Orang kafir ni. Jadi saya nak bagi, bukan nak bagi amaran. Siapa-siapa yang menghalang orang daripada tadabbur Al-Quran, sifunya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, 3 Abu ni. Ni kerja orang kafir ni. Kenapa orang kafir tak nak bagi dengar ni? Sebab dia tahu, bila manusia dengar Al-Quran dan tersentuh, berubah 180 darjah. Siapa je dengar, jin dengar pun boleh berubah. Sebab tu saya pernah sebut kisah At-Tufail bin Amr kan. Dia ni seorang ketua kabilah daripada Ad-Dawsi, dan dia juga penyair. Bila datang ke Mekah, jumpa pertama orang Quraisy. Orang Quraisy pesan pada dia, kamu datang Mekah, jangan jumpa Muhammad. Jangan sekali-kali dengar apa yang Muhammad cakap ni. Sebab apa dia bagi warning? Sebab dia tahu, kalau siapa dengar, ada kemungkinan besar akan beriman dan jadi musuh kepada mereka. Macam-macam dia hasut. Jangan dengar ayat Quran daripada Muhammad. Jangan dengar. Sampai tahap, dia buat apa? Dia ambil kapal letak dalam telinga. Sampai tahap dia percaya betul-betul Muhammad ni menyesatkan orang. Jadi dia tak akan dengar. Dia ambil kapas, dia tutup kat telinga dia. Bila dia pergi masjid, dia nampak Nabi Muhammad. Lepas tu dia terfikir, aku ni seorang penyair, aku tahu beza lah syair dengan kata-kata yang bukan syair. Aku tahu beza. Kenapa aku takut nak dengar? Sebab aku penyair. Dia pun buka kapas, dia dengar. Bila dengar, habis beriman. Bila beriman, bukan setakat dia beriman, apa dia buat?
balik semua dakwah pada keluarga dan kaum dia. Itu orang kafir sangat takut. Masa tu Tufail bin Amr ni orang awam ke ulama? Bukan setakat orang awam, orang kafir lagi. Boleh tak dengar Quran? Boleh, terkesan. Sangat bodoh yang mengatakan orang awam tak boleh dengar terus Al-Quran. Orang kafir pun boleh dengar. Bahkan orang kafir sangat-sangat melarang. Orang kafir larang siapa ni dengar Al-Quran? Mana orang kafir boleh tak dengar Al-Quran? Kenapa orang awam yang dah Islam tak boleh dengar? Kan pelik tu. Takut apa tu? Kalau orang kafir tak nak bagi dengar, takut orang pergi pada agama lain. Kalau orang Islam tak nak bagi dengar, tujuannya apa? Takut orang tinggalkan dia, hilang pengaruh. Okey? Kita pergi pada yang kedua. Jenis mendengar yang kedua. Okey, yang pertama tadi apa? Dia sengaja nak mengelak daripada mendengar. Sebab apa? Takut Quran tu menyentuh dan auranya, mengubah hatinya. Yang kedua, jenis kedua orang mendengar ialah an yastami'a wa huwa la yanwi an yafham wa yatadabbar. Dengar, dia mendengar. Yang tadi tak dengar langsung, mengelak. Yang kedua, mendengar, tapi wa huwa la yanwi, dia tak niat pun untuk faham dan untuk yatadabbar, untuk tadabbur. Siapa ni? Kal munafiqin. Orang munafik dengar tak Quran? Dengar. Dia ada tak dalam majlis Nabi? Memang kena ada, sebab dia nak zahirkan dia Islam. Tapi ada niat tak nak faham dan tadabbur Al-Quran? Tak ada niat. Allazina, orang-orang munafik yang telah berkata, ya Allah, cerita hal orang munafik bila mendengar Quran. Allah cerita. Ini dalam surah Muhammad ayat 16. Tapi tak apa. Ni, ada kat sini dah. Tengok Allah rakam sifat munafik yang mendengar tapi tak ada niat pun nak faham. Allah kata apa? Wa minhum, cuba terjemah. Ini surah Muhammad ayat 16. Wa minhum, ada sebahagian mereka, man yastami', orang yang mendengar, ilaika, kepada engkau, hatta, sehingga, iza kharaju, apabila mereka keluar, min indika, daripada sisi Muhammad. Mana dia duduk dengan Nabi Muhammad, dengar daripada mulut Nabi sendiri. Di mana ni? Dalam masjid Nabi. Mana hebat tak yang baca Quran tu? Hebat. Dan di mana ni? Dalam masjid Nabi. Tapi apa kata orang munafik bila keluar je daripada majlis tu? Qalu, mereka berkata, lillazina utul ilma, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu. Siapa? Sahabat. Sahabat bila duduk majlis Nabi dengar Quran, mesti dapat ilmu. Orang munafik bila duduk dalam majlis Nabi, mesti kosong, zero. Jadi orang munafik ni, dia masuk majlis Nabi, lepas keluar, dia pun perli, dia tanya sahabat yang Allah iktiraf mereka tu betul-betul dapat ilmu. Maza qala anifa. Muhammad cakap apa tadi? Baru je keluar majlis. Sepatutnya dia tak tanya soalan. Sama-sama majlis yang sama kan? Makna apa tu? Sama ada dia tak faham ataupun dia sengaja buat tak faham, nak perli sahabat. Muhammad cakap apa tadi? Seolah dia nak rendahkan Muhammad, cakap benda yang tak difahami. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ayyastami'a, dia mendengar, li ajli, kerana iltimas, untuk mencari. Dia mendengar untuk mencari syubhah, keraguan. Li ta'ni, untuk apa? Ta'ni ni menikam, untuk mencari kelemahan. Wal i'tirad, dan untuk menentang, membangkang Al-Quran. Orientalis, faham tak Al-Quran? Dia boleh ikut tak ayat berapa-berapa?
Kadang-kadang dia lebih hebat pada kita kan. Tapi adakah mereka beriman? Tak. Kenapa mereka faham? Untuk guna Quran menentang Quran. Kan? Ini jenis ketiga ni. Kan? Kama, sebagaimana kana yaf'alu, sebagaimana dilakukan oleh al-mu'anidun, orang-orang yang degil daripada kalangan ahli, orang musyrikin dan ahli kitab. Kan? Dia dengar apa poin yang dia boleh jadikan hujah untuk menentang balik. Waktu tanzil, ketika diturunkan, wa fi kulli hin, dan pada setiap waktu. Iza istama'u, apabila mereka mendengar pada Quran ataupun nazaru fihi, memerhati pada Quran. Tujuan satu je, apa dia? Cari keraguan, syubhat untuk lawan balik. Yalah macam kita kan, kalau orang tali seorang kafir cakap pasal Quran, kita pun ternganga kan. Aku pun tak tahu ayat tu. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ni panjang sikit. An yasma'a, dia mendengar, tujuannya liyafham, untuk faham. Wa yatadabbar, untuk tadabbur. Ini betul-betul masuk kelas untuk faham, untuk tadabbur. Summa yahkum lahu, kemudian dia berhukum dengan Al-Quran. Apa masalah? Dia rujuk kepada Al-Quran. Au alaihi, lahu untuknya ataupun atasnya. Kalau Quran tegurnya, dia terima. Kalau Quran ajak buat benda baik, dia ikut. Ini jenis keempat. Wahaza huwal munsif, inilah orang yang betul-betul sedar. Wakam, kata Al-Maraghi lagi, wakam minas sami'in, berapa ramai orang yang mendengar, awil qari'in, ataupun orang yang membaca Al-Quran, amana, telah beriman, ba'da'an nazara, setelah dia memerhati, wa ta'ammal, dan merenung. Merenung apa ni? Perhati dan merenung maksud ayat Quran. Berapa ramai? Sebab itulah mereka beriman, bukan sebab semata-mata baca. Faqad nazara, maka sesungguhnya telah melihat. Tabib, dia nak cerita, seorang doktor Fransa daripada Perancis yang kafir. Seorang doktor berbangsa Perancis telah melihat terjemah Al-Quran. Terjemah. Doktor Perancis ni masa ni kafir. Dia masuk orang awam ke ulama? Orang awam. Fara'a, lalu dia melihat dalam Al-Quran anna, sesungguhnya kulla nazariyat, semua teori-teori tibbiyah, perubatan, allati, yang padanya, yang ada dalam Quran, seperti at-taharah, bersuci, wal i'tidal, dan i'tidal, keseimbangan dalam makan, minum, wa adamil israh, dan tidak membazir, fihima, dalam kedua-duanya, dan seumpama itu, minal masail, daripada masalah-masalah yang dalamnya, dalam ajaran Al-Quran ada muhafazah, menjaga ala sihah, kesihatan. Dia doktor, tapi bila dia baca terjemah dalam Quran, dia tengok banyak teori-teori kesihatan ada dalam Quran. Tuafiq, selari dengan ahdas ad-nazariyat, selari dengan teori-teori kesihatan yang telah ada, yang dilihat oleh al-atibba, doktor-doktor pada waktu itu. Dia kata selari. Yang dia belajar sekian lama, dia ada praktis, rupa-rupanya dah ada dalam Al-Quran. Farahibah, maka dia pun, dia suka pada maklumat dalam Quran, wa aslama, dia pun masuk Islam. Wara'ah, dan dia juga memerhati Rabban. Rabban di mana? Nakoda kapal. Barijah, Injilizah daripada Inggeris, daripada Inggeterra, terjemah Al-Quran. Seorang nakoda kapal telah melihat juga terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Dia bukan belajar tadabbur, melihat terjemah. Wastaqsa, dan dia memerhati setiap apa yang dalam Al-Quran minal kalam, daripada perkataan-perkataan, anil bihar, tentang laut-laut. Ada tak cerita laut-laut dalam Quran? Wariyah, pasal angin, kan, pergerakan angin. Fazanna, maka orang ni yang daripada Injilizah ni mana? England. Maka dia menyangka sesungguhnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam kana min kibari al-mallahin. Maka dia sangka Nabi Muhammad ni daripada nakoda kapal yang hebat. Sebab cerita pasal laut, pasal angin ada dalam Quran. Dia kata Muhammad ni memang orang yang biasa ke laut, biasa naik kapal. Mana? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da, dan setelah An-Sa'la, dia bertanya an zalik tentang demikian. Wa arafa, dia pun tahu Nabi ni lam yarkab. Kita dah belajar lam yarkab mana apa? Tak pernah menaiki pergi ke laut. Nabi Muhammad tak pernah pergi ke laut. Wa huwa ma'a zalik, dan demikian itu juga Nabi adalah seorang ummiyu, buta huruf pula. Lam yaqra, tidak boleh membaca apa-apa kitab. Wala talqa, dan Nabi tidak pernah terima an ahadin, daripada seorang pun apa-apa pelajaran. Makna apa tu? Kata seorang nakoda kapal ni, al-an, sekarang, alimtu, aku tahu, sesungguhnya annahu kana biwahyi min Allah. Sekarang aku yakin yang dalam Quran wahyu daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau tak, mustahil Nabi Muhammad boleh tahu. Lianna fihi, dalam Al-Quran itu haqa'iq, hakikat-hakikat la ya'lamuha, tidak boleh diketahui oleh sesiapa kecuali man ikhtabara al-bihar, kecuali orang yang ada pengalaman di laut. Nabi Muhammad tak ada, mana mesti daripada Allah. Au talaqaha an ghairi, ataupun dia terima daripada selain padanya, minal mukhtabirin, daripada orang-orang yang pakar. Summa aslama, dia pun masuk Islam. Wa ta'allama al-arabiyyah, dia pun belajar bahasa Arab. Dengan aura Al-Quran. Beriman. Dia walaupun asalnya daripada orang kafir. Kesimpulan. Wa kasirun, ini kata Syekh Al-Maraghi, daripada pemerhatian dia lah. Wa kasirun, ramai daripada orang Islam, yastami'una, mendengar Al-Qur'an, pembaca-pembaca Al-Quran yang hebat. Wa yatluna Quran, dan mereka sendiri membaca Al-Quran. Fala yash'uruna, tapi mereka tidak rasa bi'annahum, bahawa mereka fi hajatin, berhajat kepada memahami Al-Quran dan mentadabbur maknanya. Dia kata ramai orang Islam seronok mendengar orang baca, ataupun dia baca tapi tak ada niat pun nak faham apa yang dia baca. Kemudian bahkan yastami'unahu, mereka mendengar Al-Quran litalazzuz, untuk apa? Untuk rasa lazat bacaan, kan? Suara merdu. Sebab tu bila kita dengar pembaca daripada Mesir, bila sedap dia kata apa? Bila suara sedap, kata apa Usama? Allah, 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 tak faham pun. Itu litalazzuz. Kata Syekh Maraghi, ramai orang baca tak ada niat pun nak faham, hanya semata-mata litalazzuz, untuk berseronok dengan apa? Bitajwid, dengan tajwid. Bangga tajwid dia hebat. Lepas tajwid pula tarannum, bangga. Wa tawqi'i at-tilawah, dan menyelarikan bacaan mengikut kaedah nagham, suara. Dia rasa bangga. Au yaksuduna, ataupun mereka baca hanya bertujuan mendengarnya untuk at-tabarruk, mengambil berkat. Ada kan? Baca ayat ni berkatnya sekian-sekian. Faqat. Wa minhum, dan ada sebahagian mereka man yahduru, ada orang yang membawa data al-huffaz, para penghafal Al-Quran. Di sisinya bila ni? Fi layali Ramadan, pada malam Ramadan. Untuk jadi apa? Imam solat tarawih, kan? Bawalah hafiz daripada Thailand, daripada Arab. Sebab apa? Nak tadabbur ke nak dengar bacaan sedap? Lepas tu kalau imam tu sambung lagi lepas tarawih, lepas Ramadan baca panjang, dia ikut lagi tak imam tu? Tak ada. Wa yujlisuhum, dan duduk bersama mereka fi hujratil bawabin. Lebih kurang lah. Boleh faham tak? Jadi dia kata kebanyakan orang Islam hanya baca ataupun mendengar untuk berseronok. Tak ada niat pun nak faham, betul kan?
Berapa ramai yang baca tak ada niat langsung nak faham apa yang Allah cakap. Jadi jenis mendengar Quran berapa jenis? 4. Pertama, elak nak dengarkan. Orang baca Quran cabut lari je. Ataupun tutup, boleh tak? Yang kedua? Dengar tapi tak ada niat pun nak faham. Sebab apa? Sebab dia nak menzahirkan bahawa dia juga adalah orang yang beragama. Yang ketiga? Dengar tapi nak cari kelemahan Al-Quran ataupun keraguan. Yang keempat? Okey, kita masuk yang mana? Yalah, mesti masuk yang 4, takkan nak ambil yang 1 kan? Keluar. Jadi Allah kata, jangan menjadi orang yang mendakwa kami dengar. Macam yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dengar. Tapi sebenarnya mereka tak ada faedah pun. Okey, kita pergi ayat seterusnya. Ini kesimpulan. Orang yang dengar tapi tak faham, ataupun dengar, faham tapi tak beramal, tak ada perubahan. Allah kata, inna, sesungguhnya, syarra, seburuk-buruk, ad-dawab. Ad-dawab ni makhluk yang melata di atas muka bumi, sama ada orang ataupun binatang. Tapi biasa kalau satu ad-dabah, ad-dabatu. Bukan itu bob. Ba, ini dal. Kalau satu ad-dabatu, kalau banyak ad-dawab. Makna ad-dabah asalnya apa saja makhluk yang bergerak, yang melata di atas muka bumi, sama ada orang ataupun haiwan. Tapi kebiasaan ad-dabah digunakan untuk binatang. Tengok Allah guna perkataan yang biasa diguna untuk binatang. Allah kata seburuk-buruk. Dia terjemah binatang ke apa? Makhluk ke binatang? Secara umumnya makhluk lah. Tapi biasanya ad-dabah digunakan untuk binatang. Seburuk-buruk makhluk indallah, di sisi Allah. Siapa? As-summu, orang? Summu, pekak. Pekak ni apa maksud? Allah nak cela ni. Adakah pekak tu makna dia tak mendengar langsung? Tak. Dia boleh mendengar, tapi dia tak boleh dengar Quran. Kalau dengar Quran jadi rasa panas, rasa tak sedap duduk. Ataupun dia dengar dengan sifat yang tadilah, nombor 1, 2 dan 3. Yang kedua sifat dia bukmu, bisu. Apa makna bisu? Adakah dia memang tak boleh bercakap? Tak. Dia boleh bercakap, macam-macam dia cakap, tapi tak ada benda yang baik. Tak keluar ayat Quran. Macam-macam dia cakap, 1000 perkataan, satu ayat Quran pun tak ada, satu hadis pun tak ada. Jadi Allah kata orang ni sebenarnya bisu. Sebab Allah cipta mulut ni sebenarnya untuk apa? Cakap benda baik je, berzikir, baca Quran kan. Tapi tak ada. Jadi Allah kata orang ni sebenarnya asal hakikatnya dia adalah orang yang bisu. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap benda yang baik je. Kalau tak ada, diam. Kalau cakap juga walaupun tak ada benda baik, dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak takut pada dosa dan pahala. Kemudian kemuncaknya iaitu orang-orang yang la yaqilun, tidak berakal. Sekarang Allah guna dawab yang secara umum untuk semua makhluk, tapi kebiasaan dabah digunakan untuk binatang. Jadi Allah nak begitu, makhluk yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling rosak di sisi Allah siapa? Orang ke binatang? Orang.
Sebab binatang memang, binatang bila dengar Quran dia faham tak? Tak. Binatang boleh tak bercakap? Binatang memang ada dua sifat ni. Sebab dia memang, cuba baca 2-3 ayat pada ayam. Nampak tak ada berubah kan? Pensan ke? Ha? Tak ada berubah apa-apa kan? Lepas tu cuba pula ayam baca Quran pada kita pun tak berubah juga. Jadi kita dengan ayam bukan sama. Lagi teruk. Kenapa lagi teruk? Sebab ayam tak ada akal. Kenapa Allah kata manusia yang pekak bisu ni, yang tak berakal lebih teruk pada binatang? Sebab binatang kenal tak Tuhan dia? Binatang kenal tak Tuhan dia? Ha? Kenal ke tak? Kenal ke tak? Binatang, ha? Kenal tak Tuhan Allah? Macam mana ni? Satu kelas, satu guru, dua mazhab. Ha? Ada kata kenal, ada kata tak. Ni baru belum 2-3 guru lagi ni. Okey, saya ulang soalan. Binatang-binatang kenal tak Allah? Ha? Kenal? Dah bertukar dah mazhab dah. Tadi kata tak kenal. Ha. Kalau keluar kelas tak tahu tukar lagi, tak tahulah. Semula soalan, binatang-binatang kenal tak Allah? Hoi. Sepakat pula. Saya tak boleh dia tanya. Kalau tanya kali keempat tukar lagi ni. Ha? Okey, yang kata kenal apa dalil? Ha? Dalil surah apa? Ha. Tak dalil Al-Quran. Itu burung hut-hut saja. Tapi anjing tak termasuk. Saya tanya semua binatang kenal tak Tuhan? Yang tak selamatlah, sebab tu memang saya tak akan tanya dalil. Tapi belum tentu betul. Buka surah Al-Isra ayat 44. Surah Al-Isra ayat 44. Anda tak bagi? Oh, tak sempat bagi. Ayat 44. Okey. Sekarang kita tengok dalil lah. Binatang-binatang kenal tak Tuhan? Terjemah, tusabbihu. Tusabbihu, mensucikan. Dan ini tusabbihu fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sentiasa mensucikan lahu untuk Allah. Siapa? As-samawatus sab'u. 7 lapis langit semua bertasbih pada Allah. Wal ardu, dan bumi bertasbih pada Allah. Bila dia bertasbih pada Allah, dia kenal tak Tuhan? Mana mungkin orang tasbih tapi tak kenal Allah? Yang tak kenal Allah yang tak bertasbih, kan? Wa man fihinna, dan siapa sahaja yang di langit dan di bumi. Faham? Kalau di bumi ada apa binatang? Semua sekali. Allah tegaskan lagi. Wa'in. Wa'in apa dah? Bukan. Tidak. In di sini makna tidak. Bila ada ilah, in tu makna tidak. Dan tidak min syai'in, daripada apa sahaja. Syai'in makna nakirah. Apa sahaja. Tidak ada apa sahaja illa kecuali yusabbihu. Semuanya mensucikan bihamdi, dengan memuji Allah. Ayat hujung tu, tidak ada sesuatu pun kecuali semua mensucikan Allah. Masuk tak anjing? Masuk tak anjing? Berani cakap ada anjing bertasbih pada Allah? Slow sikit. Tengok ayat ni. Ini ayat paling kuat ni. Ayat paling kuat Allah guna apa? Illa. Contoh, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan, mana Allah satu, yang lain semua bukan Tuhan. Ini tidak ada sesuatu pun kecuali semua bertasbih. Yang bertasbih, yang tak bertasbih siapa? Orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Sebab tu Allah kata, orang kafir dan munafik syarrad dawab, binatang paling jahat
lebih jahat daripada binatang haiwan tu. Sebab haiwan bertasbih. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna, kamu tak faham tasbih mereka. Pokok bertasbih, kan? Meja bertasbih, kipas bertasbih tak? Masuk tak kipas? Masuklah. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun kecuali semua bertasbih. Tapi kamu tak faham bahasa tasbih mereka. Okey, ini fi'il mudhari' ni. Ada nun kan? Kemudian kat depan dia ada la. Kenapa nun kekal? Kenapa nun tak dibuang? Masuk bahasa Arab sikit. Tidak. Yang nun dibuang, la tu makna apa? Jangan. Sebab tu terjemah di sini, tidak kamu faham, bukan jangan. Okey. Innahu ka, sesungguhnya Allah kana haliman ghafura. Allah maha penyantun dan maha. Okey. Satu lagi dalil, surah An-Nahl ayat 49. Okey. Tengok, kita terjemah walillah, dan bagi Allah yasjudu, sujud. Tadi yusabbih, tasbih, sekarang sujud. Siapa ni? Siapa yang sujud untuk Allah? Ma fis samawat, apa saja yang di langit, matahari, bintang, bulan. Wa ma fil ardi, dan apa saja di bumi, min dabbatin. Sekarang Allah sebut clear, dabbah. Yang ayat tadi umum kan? Sekarang Allah sebut dabbah. Dabbah ni makna satu. Apa saja dari binatang-binatang, wal malaikah, dan para malaikat, wahum la yastakbiruna. Mereka tidak pernah sombong daripada berzikir dan bertasbih pada Allah. Mana siapa yang tak bertasbih, tak berzikir pada Allah, dia ada sifat sombong. Sebab tu Allah kata syarra ad-dawab, binatang paling jahat. Sebab apa? Tak kenal Tuhan dan tak bersyukur pada Tuhannya. Boleh? Jadi ayat macam ni susah ke nak faham? Boleh faham? Ada rasa tak? Kalau ada rasa, jenis yang keempat. Kalau tak ada rasa, jenis nombor 1 ataupun 2 ataupun 3 kan? Rasa? Okey, satu ayat terakhir. Walau dan jikalau alimallah, Allah tahu. Kalau Allah tahu, fihim, pada mereka khaira, kebaikan. Mereka ni siapa? Orang kafir, orang munafik. Kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan, ada niat nak kebaikan, apa Allah akan buat? La asma'ahum, pasti dia, iaitu Allah, memperdengarkan kepada mereka. Boleh faham? Abu Jahal dengar tak Quran? Dengar, tapi tak dapat hidayah. Sebab apa? Sebab Allah tahu dia memang tak nak kebaikan. Macam hadis Nabi kata apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang Allah tahu dia nak kebaikan, Allah akan bagi jalan untuk dia faham agama. Dan walau asma'ahum, dan jikalau asma'ahum, dia, iaitu Allah, mendengarkan mereka, latawallau, pasti mereka berpaling. Wahum mu'ridun, sedangkan mereka, apa maksud mu'ridun?
Yang tu tawalla tu menolak, mu'ridun berpaling terus. Dia terjemah apa tu? Berpaling juga. Ini makna berpaling terus. Tak pandang. Jangan pandang belakang. Boleh? Mana apa ni? Kalau orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, Allah tahu ada kebaikan, Allah dah bagi dengan lama dah. Allah buka pintu. Tapi sebab mereka ni memang jenis tak nak faham Al-Quran, tak nak ikut, maka Allah tutup pintu hati. Tapi orang macam Umar, Allah tahu ada kebaikan, Allah buka pintu hati. Okey? Ada tak orang yang sekian lama belajar tapi tak dapat hidayat? Apa sebab? Salah guru. Nanti kita tengok dalam neraka ramai guru ke ramai pelajar? Bukan salah guru. Salah guru ke? Putus. Salah pilih guru. Bukan guru salah mengajar. Putus. Putus terus. Nak sambung ke? Ini pun putus dah habis ke? Belum habis? Dah habis. Dah habis lah. Okey. Tak apalah, saya tutup dengan Allah kata apa? Di awal surah Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'azzartahum am lam tunzirhum. Ni jenis ni lah. Ada orang kafir yang kalau kau bagi peringatan ke tak bagi, mereka sama je, tak akan beriman. Jenis ni lah. Memang mereka tak nak kebaikan, maka Allah tak buka pintu hati. Kalau dia terbuka, senang je masuk. Sekali dengar, zak masuk. Macam tukang sihir Fir'aun kan. Tukang sihir Fir'aun tengok mukjizat yang sama dengan Fir'aun tengok. Di tempat yang sama, mukjizat yang sama, waktu yang sama. Tapi Allah tak buka pintu hati Fir'aun. Sebab apa? Dia tak ada ingin pun nak kebaikan. Maka Allah tak buka. Okey? Sebab itulah penting bila kita ikut kelas agama apa dah? Niat datang kenapa? Kalau niat nak datang untuk dapat hidayah, aku nak faham Quran, mesti dapat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, siapa yang tadabbur Al-Quran kerana nak hidayah, pasti dapat hidayah. Tapi kalau niat dia lain, dia tak akan dapat walaupun dah lama belajar. Wallahu a'lam. Okey, waktu pun dah lewat dah. Jadi kita tak baca buku tu. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنان